Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua, kembali lagi kita ke dalam perbincangan buku teks sains tahun 3 KSSR Semakan. Kali ini, kita akan teruskan dengan halaman yang ke-11 iaitu satu lagi kemahiran proses sains meramal. Okey, saya rasa hari ini kita nak sentuh dua kemahiran proses sains. Kita mulakan dulu dengan meramal. Okey, apa itu meramal? Meramal ni dah biasa kita dengar. Kan orang membuat ramalan kaji cuaca, apa akan jadi pada hari esok kan. Jadi apa sebenarnya meramal tu? Jadi kita lihat. Meramal ialah kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Akan berlaku. Okey, maksudnya apa akan jadi lepas ni? Dia tak sama dengan inferen yang kita belajar sebelum ni. Inferen apa yang telah terjadi tau. Yang ini meramal ni apa yang akan terjadi selepas ni. Tengok dalam cerita bawah ni, ramalkan keadaan yang akan berlaku jika salah seorang pemain tidak menggerakkan kakinya dalam permainan ini. Cuba tengok agak-agak apa jadi kalau salah seorang daripada diorang berdua ni tidak menggerakkan kaki. Mungkin akan jatuh kan? Yelah, kalau seorang gerak, seorang tak gerak, mestilah akan jatuh kan? Jadi ramalan kita, mereka kedua-duanya akan jatuh. Ramalan yang dibuat mungkin benar dan mungkin tidak. Maksudnya ramalan ni bukannya pasti berlaku. Contoh, kalau hari mendung, kita ramalkan nak hujan. Petang ni hujan. Pagi mendung, petang ni hujan. Itu ramalan kita. Tapi adakah semestinya hujan? Tidak semestinya. Okay, kadang-kadang dia tak hujan. Itu adalah ramalan kita. Okay, jadi tak semestinya benar. Macam tadilah dalam cerita ni, budak tu kita kata mereka kedua-duanya akan jatuh. Tapi tak semestinya jatuh. Cuma ramalan tu berdasarkan apa yang kita rasa logik akan berlaku. Okay, cuba perhatikan situasi di bawah. Ramalkan, dia bawa kek. Apakah ramalan kamu terhadap warna krim yang seterusnya? Kita lihat dekat sini warna krim seterusnya. Yang di tengah buat warna kuning. Sebelum tu sebelah dia warna merah. Sebelah dia lagi warna putih. Sebelah dia lagi warna kuning, merah, putih. Jadi agak-agaknya lepas warna kuning warna apa? Kan putih, merah, kuning, putih, merah, kuning. Mestilah lepas tu warna putih kan. Putih, merah, kuning. Jadi kalau dia kata apakah warna seterusnya? Putih lah. Okay. Faham kan? Okay. Kemudian itulah 1.1.5. Jadi meramal tidak sama dengan meneka. Kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data atau pola. Apa benda maksudnya tu? Maksudnya macam ini. Kalau meramal ni kita berfikir berdasarkan fakta yang ada. Contoh macam saya cakap tadilah. Tengok dalam contoh gambar ni dulu. Ramalkan keadaan yang berlaku berdasarkan gambar ini. Apakah bukti yang menyokong ramalan kamu? Kita meramalkan akan hujan kan. Sebab ada kilat, ada guruh awan mendung. Jadi kita ada sebab-sebab yang kita meramalkan itu berlaku. Dia bukannya meneka. Kalau meneka, kita tak ada sebab. Contohnya kita nak baling dadu kan. Ataupun kita baling duit 50 sen. Duit 50 sen. Ada bunga, ada susahlah dadu. Dadu ada 6 kan. Kita ramalkan, kita bukan ramal, kita teka. Apakah nombor selepas ini? Kita baling dadu, nombor 1, nombor 2 ataupun sampai nombor 6. Tapi itu kita teka. Sebab kita tak ada apa-apa yang boleh kita ramal. Kalau meramal ni kita ada pengalaman lalu ataupun kita ada keadaan yang membuktikan benda tu mungkin berlaku. Macam ini. Kan kita kata hujan akan jadi sebab kita ada bukti. Bukti kita ada kilat, ada angin kuat, ada awan. Jadi kita kemungkinannya berlaku hujan tu ada. Itulah ramalan. Okay? Ini yang dia nak cuba terangkan dekat sini lah. Ramalan juga boleh dibuat lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Contohnya kat sini. Mari kita perhatikan situasi di bawah. Apakah ramalan kamu terhadap pergerakan bola itu? Itu dah sepakan penalti. Contoh kan. Kita biasa tengok bola sepak. Bapak kita, mak kita tengok bola sepak kan. Di depan gol. Adakah akan menjadikan gol? Tidak. Sayang bola keluar. Kadang-kadang kan. Jadi, kalau dalam sepakan ini, ada dua ramalan. Mungkin bola akan masuk. Mungkin akan tidak masuk. Mungkin penjaga gol akan dapat tepis. Itu semua adalah ramalan. Okay. Faham jadi itu maksudnya berdasarkan kita lihat cara dia sepak tu, dia tak sepak bola, mestilah bola akan masuk atau keluar. Kita jangan cakap, kalau kita kata teka, lain, dia tak ada sebab dia. Ni kita ada sebab dia. Faham Okey. Jadi itulah berkenaan dengan meramal. Sangat mudah KPS yang ini
Okey, seterusnya tanpa membuang masa, kita ke muka surat 13. Okey, berkomunikasi. Ini adalah satu lagi kemahiran proses sains. Okey. Berkomunikasi, saya rasa saya nak masuk sebab yang tadi meramal tu dia sangat simple. Okay, saya harap kita masih boleh terima. Okey. Berkomunikasi ialah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek, peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model. Apa benda tu? Okey. Mari kita lihat contoh. Dia bagi contoh, murid tahun 3 telah mengumpulkan maklumat bilangan murid dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka. Maklumat tersebut direkodkan dalam bentuk jadual. Maksudnya, ada satu kelas tahun 3 ni, dia buat nama buah. Betik, durian, pisang, temikai. Lepas tu kita tahu, okay, siapa suka betik angkat tangan? Angkat tangan. Siapa suka durian angkat tangan? Siapa suka pisang? Siapa suka temikai? Dan dia akan mengira bilangan murid ditulis kat dalam kotak ini. Okay, jenis buah-buahan dan juga bilangan murid. Ini adalah data yang dikumpul dalam bentuk jadual. Okay. Inilah namanya berkomunikasi. Okay. Maklumat daripada jadual juga boleh dipindahkan kepada bentuk lain. Seperti carta palang. Daripada jadual ni, kita tukar jadi carta palang. Nampak? Kan sama. Nampak? Betik 8. Betul kan betik jadi 8 ni kan? Kemudian, durian ada 9. Pisang ada 7, temikai ada 6. Kan semua ada dalam ni. Jadi ini adalah mereka berkomunikasi. Mula-mula mereka tulis dalam jadual. Lepas tu mereka tulis dalam carta palang. Jadi dalam carta palang ni ada kemahiran yang lebih sikit lah, iaitu membuat paksi semua. Jadi bilangan murid dengan jenis buah-buahan kegemaran dapat ditulis melalui graf juga, ataupun carta palang lah kita panggil. Okey. Sekarang ni kita lihat, mari uji merekod maklumat. Ini aktiviti individu. Awak boleh buat kat rumah lah. Kalau ada individu yang kat rumah boleh buat. Cubalah kalau boleh free nanti. Bahan dia senang je, pensel dengan kertas graf. Kemudian langkah-langkah dia, kenal pasti 5 jenis hobi murid dalam kelas. Kumpulkan maklumat bilangan murid bagi setiap jenis jenis hobi. Okey. Kemudian rekodkan maklumat yang dikumpul seperti dalam jadual A, pindahkan maklumat dalam jadual kepada bentuk komunikasi lain secara kreatif. Maksudnya kita nak buat sama je macam ni tadi. Kita buat secara individu, kena buat kat sekolah lah kan. Ataupun kat rumah tu awak buat je dengan mak bapak awak. Ataupun dengan adik-beradik awak kalau ramai kan. Buatlah hobi. Contoh. Kita buat dalam keluarga kita. Ada abang, kakak, adik, ayah, mak. Okey, contoh hobi memancing. Berapa orang? Tulis. Siapa suka membaca buku? Berapa orang? Siapa suka memasak? Berapa orang? Kita tulis kat situ. Kemudian kita ubah kepada carta komunikasi lain. Kita buatlah macam ni. Nampak? Carta palang kan? Senang saja. Tiru saja kat atas tu. Cuma tukar nombor dan juga maklumat dia. Okey, soalan kat bawah. Apakah hobi yang paling digemari oleh murid di dalam kelas? Ataupun kalau buat kat rumah, apakah aktiviti yang paling digemari oleh murid di rumah, oleh orang di rumah awak? Jadi yang mana paling banyak, itulah yang paling digemari. Jadi kalau kita pakai carta, lagi senang nak nampak. Yang paling tinggi itulah carta palang kan. Yang paling tinggi itulah yang paling banyak digemari. Okay. Jadi kat sini ada aktiviti melakar wajah. Okay. Aktiviti ini secara berpasangan. Senang saja guna pensel dan kertas A4. Boleh buat di rumah, boleh buat kat sekolah. Okay. Jadi langkah-langkah dia. Perhatikan wajah rakan, lakarkan wajah rakan. Kemudian labelkan wajah dia. Kemudian persembahkan lakaran kamu di hadapan kelas. Maksudnya kita cuba buat aktiviti, kita ambil kertas, ambil pensel, kita lukis muka kawan kita. Lukis muka, lepas tu kita labelkan setiap bahagian dia. Kita lukis tu kita tunjuk kat depan kelas. Ni kawan saya. Ni kalau buat kat sekolah lah. Kalau buat kat sekolah, ni kawan saya, ni gambar dia. Saya lukis gambar dia, nampak mata dia ada 2, dia pakai cermin mata. Hidung dia ada 1, telinga dia ada 2 je. Kita lukis sama kan. Kita boleh ceritakan dekat kawan-kawan kita. Itu secara melukis. Itu pun kira berkomunikasi lah tu. Daripada muka kawan kepada kertas yang kita lukis. Kemudian soalannya, selain melakar, apakah cara berkomunikasi lain yang boleh dilakukan? Kalau kita nak lakar, kita mungkin boleh tulis. Kita tulis lah. Kita tulis kat situ. Muka bulat. Hidung mancung. Telinga 2. Kita tulis. Pun boleh juga secara bertulis. Catatan. Jadi apa-apa saja cara menulis maklumat itu dinamakan berkomunikasi. Dan selain daripada menulis, kita boleh melukis tadi kan. Jadi kita macam-macam lah cara. Okay. Cuma kalau gambar lakaran kawan ni, takkan kita nak buat carta palang kan. Nak buat carta palang, hidung tetap 1, mata tetap 2 kan. Jadi kita kena tengok pada kesesuaian. Okay. Okay, bentuk komunikasi lain yang kreatif adalah seperti melukis poster, carta bergambar, carta pie dan bercerita. Okay.
Jadi kita sampai muka surat 14. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi kelas kita ini. Semakkan buku teks ini pada muka surat 15 pada kelas akan datang. Okey, teruskan subscribe dan tekan butang loceng untuk menantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.